ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah. Sebenarnya biasa kita bacakan balik tajuk usaha kita, iaitu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah serta dia melakukan amal soleh dan dia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Islam. Alhamdulillah. Berpagi-pagian lagi kita ya, untuk sama-sama mentalkinkan diri kita ya. Setiap hari kita talkinkan diri kita ni. Jadi mudah-mudahan dengan kita mentalkinkan diri kita ni adalah salah satu maksud, iaitu mati sebelum mati. Kan? Mati kalau dah mati benar-benar tu kita ditalkinkan. Jadi sebelum kita mati ni, baik kita talkinkan diri kita. Talkinkan tu apa benda? Talqin tu menyatakan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Kejadian kita semua ni adalah daripada kehendak Allah SWT. Perkara berlaku mengikut zaman.
berlaku mengikut masa. Tapi semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dekat mana? Di azali sana, iaitu di Lauh Mahfuz. Satu tempat untuk pembendaraan yang diletakkan di sana, segala takdir, segala kehendak Allah, segala ilmu Allah, ya, segala kekuasaan Allah, semua yang terletak dekat sana, ditulis di sana, ya, tertulis di sana untuk itulah manuskripnya. Di mana kita semua ni mengikut skrip yang telah diberikan oleh Allah SWT. Jadi sebab baik skrip ni adalah orang yang redha dan patuh pada apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi hari ni kita kembali balik, ya, kepada walhasil balik asal, kata orang Melayu kan. Maknanya nak dapatkan satu keputusan mesti pulang pada pangkal dia. Kembali ke pangkal jalan. Sekarang macam mana kembali ke pangkal jalan dalam masalah talqin ni? Iaitu kita merasakan yang kita semua akan mati, kita akan berhenti nafas, kita akan kehilangan jantung yang berdegup, kita akan hilang pandangan yang kita dapat pandang tadi, kita hilang deria bau, kita hilang lidah untuk bercakap, kita hilang pendengaran daripada telinga kita, dan hilang segala pergerakan yang ada. Itu maksud dia kematian. Makna dia roh telah pun dicabut. Bila roh telah dicabut, tak ada benda lagi yang boleh kita harapkan. Tak ada benda yang kita boleh bawa lagi. Bayangkan kita sekarang ni ada tarbus dengan baju, dengan seluar kita. Tapi bila dah mati, kita tak ambil tahu lagi dah perkara-perkara ni. Sebab memang tak dibenarkan oleh Allah. Dah mati. Boleh bergerak? Tak boleh bergerak. Boleh pakai baju? Tak boleh pakai baju. Semua orang lain, orang yang hidup, yang mengelolakan kita. Jadi sebelum orang lain mengelolakan kita, baik kita kelolakan diri kita sendiri. Baik kita uruskan diri kita sebaik-baik yang mungkin. Jadi Rasulullah pun cakap, untuk orang ni berpegang betul agama Allah ni, dia mesti merasai bahawa dia akan mati. Dia kena faham kullu nafsin za'iqatul maut. Allah Ta'ala firman dia, sikit-sikit dia kita pegang kan, setiap manusia pasti menemui kematian. Jadi orang yang terbaik dalam untuk menghadap kematian ini adalah orang yang mengingati Allah. Jadi makna dia, betul tak Allah Ta'ala cakap, fazkuruni azkurkum? Betul lah tu. Makna dia, bila kita nak mati, kita tak ada amal yang kita boleh buat lagi masa tu. Kita tak boleh berfikir untuk menyelesaikan masalah lagi masa tu. Kita tak boleh nak berdoa apa-apa pun masa tu. Allah bagilah aku sihat balik apa semua. Tak ada. Bila ada bala Allah Akbar. Allah Ta'ala kata dalam Quran tu, iza balautit tarahi. Dah sampai ke kerongkongan sini dah. Dah ditarik penghujung yang dekat kaki tu terus tu dah sampai pangkal ni. Tak ada maksud apa-apa lagi daripada kita. Apa yang kita nak bawa masa dah sampai sini? Cuba kita fikirkan. Jantung pun dah mengatasi jantung. Jantung pun dah berhenti. Tinggal ada beberapa ni kan. Ni dia punya jarak kan. Dia dah terkeluar. Kalau masih nyawa tu kat bawah lagi, ada lagi dengan jantung, dapat jantung tu berdegup. Dapat lagi kita rasa hidup. Tapi bila dah terlepas sampai tarahi dia, sampai ke kerongkongan kita, apa nak buat? Itu yang menguruh kita dengar orang nak meninggal tu. Dia dah tarik, lepas saja jantung tu beberapa saat nak bawa sini, tu yang dia berkeruh, berbunyi ya, sebelum terakhir keluar daripada ubun dia. Yang ini yang kita nak faham tu. Apa nak jadi masa tu? Nak minta kaya, nak minta panjang umur, minta maaf tak dapat dah. Ya. Apabila nyawa dah sampai ke halkum kita, tak ada permintaan lagi dah untuk hidup, tak ada permintaan lagi untuk buat amal, tak ada permintaan lagi nak bayar hutang piutang, tak ada permintaan lagi untuk minta maaf menghadap semua orang yang kita dah sakiti.
tak ada lagi dah. Masa tu nak belajar mengaji, tak ada lagi dah. Masa tu baru nak apa, bila tarakhi ni, dah tak dapat nak mengucap pun tak boleh. Nah, orang pun talqin dengan kita. La ilaha illallah, mata dah pandang katih. Mulut pun dah tak boleh cakap lagi. Masa tu masih digelarkan hidup lagi. Sampai kat sini tu masih hidup lagi. Tapi hidup yang dah nyawa-nyawa ikan, yang dah tak boleh buat apa-apa. Otak pun dah nak padam dah. Otak pun dah tak boleh nak berfikir. Makna dia darah kat luar otak pun dah tak boleh, fungsi dia dah tak ada lagi dah. Kalau kita ikutkan kajian sains dia, otak ni berfungsi berjuta, berbilion ni. Dia charge antara satu sama lain. Tapi bila dah nyawa sampai ke halkum kita ni, dah nak tinggal sikit lagi nak selesai. Masa tu otak kita dah tak boleh berfikir, tak boleh berapa, semua dah jam. Bila dah jam tu apa nak buat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang kita nak buat masa tu? Cuba kita bawa diri kita ke arah tu kan. Tiba-tiba jantung tu dah roh kita tu dah ditarik. Yang penghujung roh tu dia dah melepaskan, ekor roh tu dah terlepas daripada jantung. Masa tu orang pun yang ngajar kita Allah dah tak terasa dah, tak tahu apa benda nak sebut dah. Sebab apa? Masa tu antara ada nafas dan nak hilang nafas, itulah saat sakaratul maut yang paling teruk sekali. Itulah paling menyakitkan, yang Rasulullah kata macam 1000 pedang dihiris. Bayangkanlah. Cuba kita tarik nafas. Lepas tu kita tahan. Tahan sampai kita dah tak boleh nak. Kita tetap tahan. Agak apa jadi? Otak kita macam nak meletup. Jantung kita pun dah tak tentu halu dah. Kita rasa dunia ni dah gelap, dah hitam dah. Itu sedikit daripada cerita tentang maut dia dah sampai paras niang tu. Jadi bila dah ditarik keluar roh tu, apa yang boleh kita buat? Sedangkan masa masih hidup tadi, yang terakhir tadi pun kita tak boleh buat apa-apa. Ini kan pula kita dah sampai tarakhi, dah sampai ke halkum kita. Tak ada benda kita boleh bawa lagi. Nak bertobat masa tu, pintu dah bertobat dah tertutup dah, tak dapat dah. Apa yang kita nak bawa masa tu? Tak ada lagi dah. Masa itulah kita benar-benar sedar bahawa apa yang kita bawa tentang agama ni tadi, sebenarnya kita kena pakai apa benda pun yang dicerita kat agama, kita kena bawa berapa amalan tu kat dalam diri kita. Kalau tak, masa dah tinggal tu, ya Allah, aku nak balik lah, banyak lagi dosa aku yang tak kau ampunkan. Aku waktu main-main saja bertobat. Hari ni aku bertobat, besok aku buat balik. Bila kau uji, aku jatuh balik. Ya Allah, tiba-tiba matilah pula ni. Ya Allah, bagilah aku apa. Tak ada dah tu. Kejap je lagi keluarlah. Ya, pum. Bila dah keluar ya pum tu, tak ada maksudnya lagi dah segala dunia, segala akhirat yang ada kepada kita. Semasa hidup ni lah kita ada kefahaman tentang dunia dan ada kefahaman tentang akhirat. Kalau kita biarkan kosong macam tu saja, maka terbiarlah dunia dan akhirat kita. Bila dah kosong dunia dan akhirat kita, semasa ditarik nyawa yang terakhir, masa itulah otak kita berfikir, oi, dunia aku kosong, akhirat aku kosong. Tak ada lagi dah. Kosong masa tu dengan malaikat malaikat maut kan. Kosong lah. Tak dapat dah. Memang kau kosong pun. Hari tu bagi peluang 70 tahun, 80 tahun hidup. Apa yang kau buat? 4 orang je. Lepas tu kau bangga jadi kau lebih besar, lebih elok, lebih berpengaruh daripada orang ramai kan. Masa tu belum lagi muka nangkir kan. Saat sakaratul maut tu je tadi dah tak boleh kita nak rasakan kita selamat. Dah tak selamat kita dah. Amboi hai. Fikir balik, lidah tak dijaga. Hidung mencium benda haram pun tak dijaga. Mata memandang benda yang haram pun kita tak terjaga juga.
Telinga pun kita tak jaga juga daripada mendengar benda-benda yang tak boleh. Otak tak berfikir ke arah untuk bekalan akhirat, asyik bercerita tentang dunia dekat kepala. Hati tak terjaga, berdepan dengan Allah Taala, masih lagi macam-macam video masuk masa ketika solat, apatah lagi berzikir. Tak ada langsung apa-apa pengertian yang kita nak bawa, ini katakan bekalan untuk akhirat tu tak ada. Kita tak ada bekalan apa-apa. Mata kita, ada tak kita bekalkan dengan pandangan, apabila kita pandang saja ke langit, kita ucapkan Subhanallah. Apabila kita dengar pula, Astaghfirullah. Aku tak boleh mendengar orang-orang yang mengata orang. Lepas tu tak lari pula, kan? Lepas tu hidung pula tercium. Mak wangi kalau bau masakan biasalah, kan? Tapi ini haruman perempuan, kan? Kerana dia pakai bukan wangi tu. Tak ada istighfar kita, kan? Wanginya bau apa kau punya deodorant kau ni? Kan? Mencium. Mulut, paling daripada mata, telinga, hidung. Ni. Yang tak bertulang ni. Ini yang akan mengosongkan segala pahala kita. Yang akan memberat dan menambahkan beban kita adalah lidah kita. Kita mengata orang. Kita mengejek orang. Kita mengaibkan orang. Kita memalukan orang. Kita menyakitkan hati orang. Mengguris hati orang. Jadi semua perkara tadi berlaku daripada lidah yang tidak bertulang. Dia tak pernah penat lidah ni. Kalau tangan nak menumbuk orang pun mencungap. Tapi lidah tak ada berhenti dah. Tak ada letih. Bila dah betul-betul letih baru dia berhenti. Selagi mana tak letih, selagi tu apa? Tangan, kaki kita letih juga. Pupak, dah tersandar. Tak daya dah. Letih. Kan? Tapi lidah tak ada letih dah. Jadi bila lidah tak ada letih ni, kerja dia apa? Sukarlah dia. Kena pula tuan punya lidah ni, dia tak pernah nak jaga langsung. Dia kata apa? Aku cakap benda benar ni. Aku cakap benda benar. Tak cakap benda benar. Rasulullah pun cakap benda benar. Sahabat pun cakap benda benar. Tapi kebenaran yang disampaikan itu tidak mengguris hati orang. Kita lagi sedap. Benda aku cakap benar ni. Kau kenapa buat macam ni? Kau kenapa tak macam ni? Kita cakap depan-depan. Kononnya kita cakap benda baik, benda bagus. Tapi caranya itu Nabi Muhammad tak suruh pun. Nabi Muhammad kata cakap tu perlu berhikmah. Makna dia perlu cerdik cakap tu. Jangan main sental orang ni dengan mulut celupa kita. Itu mulut celupa tu Nabi tak suruh mulut celupa. Nabi suruh kata-kata tu dikeluarkan dengan yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Tapi kita menyakiti orang. Betul kita cakap tapi menyakiti hati orang. Jadi orang lebih akan lari daripada kita. Banyak contohnya kita boleh fikir sendiri contoh ni, kan. Hari ni kita tak ada suruh berfikir. Kita suruh ikut sahaja apa yang kita cakapkan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan nur taufik hidayah dalam tubuh badan kita. Maka kita taklah kosong bila dah sampai ke halkum kita punya ruh tu nanti, insya-Allah. Suruhnya mati itu benar, masuk ke liang kubur itu benar. Soal muka nakir itu benar. Terowongan neraka dan syurga itu benar dalam kubur. Alam barzah itu benar, ya. Lepas tu dibangunkan semula besok. Benar. Dikira amal kita, dihisap amalan kita. Benar. Lepas tu dijalankan kita di atas titian sirat. Benar. Lepas tu jatuh terumban ke dalam neraka. Benar. Mana yang dah terlepas, ya, pergi ke syurga. Benar. Masuklah ke dalam syurga, masuklah ke dalam neraka. Benar. Lepas tu sampai bila? Sampai bila-bila, kekal abadinya kita. Kalau kat syurga-syurga, kalau kat neraka-neraka, sampai bila-bila. Itu semua adalah benar.
Jadi kita lah yang dah faham benda ni, kita talkinkan diri kita. Seperti mana Tok Imam talkinkan orang meninggal dunia dekat perkuburan. Tapi sebenarnya dia bukan untuk orang yang meninggal dunia. Dah tak ada benda dah. Kita dah kata tadi, apabila sampai dah ke halkum ni, tak ada taubat, tak ada amal ibadat lagi dah yang berlaku. Kita akan mati. Mati je lah. Bila dah mati, ada tak mau hukumnya orang dah sakarat tadi dah tak boleh buat apa-apa. Orang meninggal, lagilah tak boleh buat apa-apa. Jadi apa yang boleh sebelum mati? Itu talqin ni untuk orang yang sebelum mati ni. Jadi gitulah sendiri nak mengendalikan diri kita. Orang lain boleh bercakap tapi tak memberikan faedah bagi kita. Manfaat ke, mudarat ke, tak boleh bermanfaat. Kita sendirilah yang memikirkannya. Sebab Islam ni diturunkan untuk membezakan. Membezakan. Quran itu sendiri pun, kita sebut Al-Quran kan, nama dia apa? Az-Zikru. Dan satu lagi nama bagi Quran itu Al-Furqan, iaitu yang membezakan yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Jadi Al-Quran inilah panduan kita. Apa yang dalam Quran tu? Allah Ta'ala beritahu apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada kita ini akan menemui kematian. Makna tak ada seorang pun yang boleh hidup lama. Sebaik-baik kematian itu adalah mati syahid kerana Allah. Mati syahid. Ini dia orang Islam ni. Agama Islam ni bawa manusia, bawa umat-umat dia untuk mati syahid kerana Allah. Mati yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat serta seluruh makhluk menyaksikan kematian kita tu adalah kematian ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi kita ni sekarang ni lah, sebelum nak mendapatkan keikhlasan tu, kita berusaha, berjihad dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan mati syahid ni, untuk mendapatkan kematian yang disaksikan oleh Allah sebagai kematian yang ikhlas kerana dia. Itu kena jadi. Jadi sebelum kita, kalau sebelum tutup mata, itu tutup mata tu dah pengakhir dah. Sekarang ni sebelum nyawa sampai ke halkum. Sebelum nyawa sampai ke halkum, baiklah kita bawa diri kita sendiri untuk merasakan bahawa kematian itu benar dan akan sampai pada bila-bila masa saja. Jadi benar semuanya tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bila kita benar dan membenarkan perkara yang benar ini, maka inilah yang dibawa oleh bakat yang ada, yang terpendam dekat dalam hati sanubari seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Martabat As-Siddiq ni adalah maksudnya yang membenarkan. Makna dia apa yang berlaku pada Rasulullah, apa yang dibawa Al-Quran, dia ganggu. Ya, betul. Betul, tanpa ada dakwaan lagi. Tengok. Siapa yang dah belajar ilmu tauhid, fiqh, apa semua dah tahu, sampailah masanya untuk dia membenarkan segala sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia membenarkan macam tu, maka dia dah ikutlah bakat yang ada pada diri Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia timur segala-gala sesuatu tu bulat daripada Allah SWT, tanpa ada berfikir, tanpa ada dakwa-dakwi nak bincang tu, tak ada. Apa yang dia bercakap, dia terus terima. Tak ada banyak cerita. Apa yang Quran cakap, dia terus faham, dia terus mengangguk, dia terus nak buat. Itu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita nak meniru macam dia lah. Jadi bila kita meniru macam dia ni, mudah-mudahan dapatlah kita sama dengan Sayyidina Abu Bakar untuk bersama dengan Rasulullah berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itulah dia macam-macam ilmu yang kita tahu sekarang ni, dengan tarikatnya, dengan tablignya, dengan macam-macam lah yang kita dapat tahu kan. Dekat luar sana tu macam-macam golongan yang kita dapat tahu. Itu golongan, itu parti, itu puak-puaknya kan. Biar dia
atas kertas berpuak-puak, tapi dalam hati jangan berpuak-puak. Kita adalah sunnah, kita adalah jamaah, kita adalah satu. Nampak macam berpecah, tapi sunnah ini kita satu. Berpecah itu hanya membawa beberapa komitmen, beberapa terma dan syarat untuk sesuatu betul. Kalau dengan terikat, ada terma dan syarat untuk ikut dia. Golongan baca Quran pula, qiraat ni pula, hufaz ni adalah mengikut terma dan syarat pada diorang punya jalan. Untuk yang tabligh pula, ada pula terma dan syarat dalam cara dia. Yang Habib pula ada cara dia. Yang Nahdlatul Ulama ada pula cara dia. Bahagian mufti ada pula cara dia. Bahagian ustaz-ustaz, ustazah ada pula cara dia. Semua ada cara masing-masing. Ya. Jadi cara-cara ni nak sampai pada Allah. Tak ada apa-apa. Masalah dia, kita berpecah bertegang urat, mengatakan kita je betul. Ini yang salah. Sekarang kita kena, Islam ni bawa perbincangan. Kita berbincang mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita buang. Itu dia agama Islam, dan itu dia orang Islam. Kalau dia berpegang macam ni, maka sempurnalah Islam ni sampailah bila-bila. Tapi pasal dia merasakan diri itu bagus, sombong dengan ilmu yang ada, maka akibatnya berpecah-pecahlah manusia. Berpecah-pecahlah umat Islam. Bertambah peninglah orang Islam, maka bertambah pening jugalah mu'allaf yang baru masuk Islam. Dia dah elok dah. Dia yakin pada Allah, yakin pada Rasulullah. Tapi bila bercampur je, puak ni dia tarik dia, Allah itu macam ni, macam ni. Yang puak ni pula, Allah itu macam ni, macam ni. Pening kepala mu'allaf. Jadi kita orang Islam ni, jangan ambil lah dua-dua punya cara ni secara berlebihan. Kita tak kata dua-dua tu salah dan dua-dua tu betul. Tapi kita ambil yang hasil yang terbaik daripada kedua-duanya untuk kita guna pakai. Kita sebagai orang Islam ambil jalan tengah. Dia nak bergaduh, bantailah. Dia nak berasak, bantailah. Yang penting kita ambil benda yang terbaik untuk kita bawa bekalan sebelum mati. Bila nyawa dah sampai paras ni, jiwa kita masih kucar kacir, na'uzubillah, bila dah kena tarik dekat sini, itu yang berkoroh tu. Mana satu pula lah aku nak bawa ni? Nak ingat Allah ataupun jangan ingat Allah. Nak sebut nama Allah, tak boleh sebut nama Allah. Berfikir je macam tu, lalah nyawa pun kena sentap dekat malaikat Israel. Apa jadi masa tu? Kitalah orang yang paling rugi sekali. Jadi sebelum kita benar-benar rugi, tu sebabnya kita berbincang ni. Kita berkumpul ramai, kita berborak macam ni, kan? Untuk mengarahkan diri ni supaya ada bekalan lah besok. Memanglah zahir dia, kita bangun tengah malam, kita buat duha, kita buat puasa sunat, kita bersedekah, kita berselawat, kita berzikir, kita semua kan. Itu semua kerja kita. Tapi semua kerja kita itu untuk melahirkan satu perkara. Apa maksud dia kat situ? Untuk ingat Allah sebagai Tuhan kita. Kita bersedekah. Untuk apa? Untuk menyatakan, ya Allah, akulah hamba Engkau. Kau bagi rezeki pada aku, maka aku ulurkan sedekah ni pada orang ramai. Lepas tu pula, kita mengingati Allah. Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Untuk apa? Mengatakan kita ni bergantung harap hanya pada dia sebagai Tuhan. Itu tanda kita orang yang berzikir ni adalah bermaksud bahawa dia menggantungkan diri dia hanya pada Allah Taala. Dia berpegang hanya pada Allah Taala. Itu maksud orang berzikir. Lepas tu pula berpuasa. Allah Taala kata apa? Kebenaran puasa ini hanya aku saja yang tahu. Macam mana nak balas dia. Allah Taala sendiri cakap tu. Wa ana ajzi bihi. Aku saja yang boleh balasnya. Sebab apa Allah Taala cakap yang tu? Jadi dekat sana, bila orang tu berpuasa kerana Allah, maka Allah saja yang tahu. Sebab apa? Dia menahan diri dia. Tak nak buat tu, tak nak buat ni. Tak nak buat benda haram, tak nak buat semua. Dia bertahan je.
Orang buat macam mana? Aku poso. Aku poso. Aku poso. Nampak? Dia bawa pengertian, dia tak nak melakukan sebarang kejahatan. Itu maksud puasa. Kalau solat pula, dia nak buat segala kebaikan yang ada untuk Allah Taala. Bila puasa pula, dia tak nak buat benda-benda yang haram, yang mungkar, yang tak disuruh oleh Allah, dia tak nak buat. Dia cuma nak buat yang baik saja kepada Allah Taala. Ha. Jadi kita sebutkan sedekah tadi, zakat tu pun macam tu juga. Zakat dengan apa ni, yang sedekah itu sunat, zakat itu wajib. Dia mengulurkan benda ni sebab dia tahu dia bergantung pada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itulah beri rezeki pada dia. Maka dia nak kongsikan rezeki itu pada semua orang. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Dia buat kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah macam tu. Jadi benar tak dia sebagai hamba Allah? Maka benarlah perbuatan dia menaikkan zakat dan juga bersedekah itu. Kerana bukti bahawa dia hamba Allah. Lepas tu pula, rukun yang kelima kan, rezeki lebih, sihat pun lebih, tak ada kekacauan pun semua, maka dia pun naiklah haji, buatlah haji kat Mekah. Alhamdulillah, berjayalah dia. Dah berjaya dia buat semua tadi, sahlah bila dia tarik nyawa dekat kerongkongan tadi, adalah benda dia nak bawa. Tapi macam mana pun dia buat rukun Islam ni 5, semua tu tak boleh buat dah. Terhenti bila sampai nak nyebut Allah pun payah dah masa tu, dah sampai parahnya. Jadi nak buat macam mana masa tu? Masa itulah hanya ada ingatan kita pada Allah. Tu sebabnya kita kata sebagai seorang hamba Allah tak lengkap kalau dia tak ingat nama Allah tu, tak disebut Allah, Allah, Allah tu. Sentiasa dekat dalam hati dia, sebagaimana jantung dia berdegup. Dup, 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 dup. Dia itu jantung. Automatik Allah tak bagi. Yang kita pula ada sekeping hati. Daripada hati inilah timbul keinginan, timbul keilmuan, timbul kehendak, timbul segala perkara timbul daripada hati ni. Jadi daripada hati inilah kita hendak ke mana? Hendakkan Allah. Tu kita kena bawa Allah, 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 Allah. Ya Allah, kau betul-betul Tuhan aku. Ya Allah, kau betul-betul Tuhan aku. Allah, 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 Allah. Jadi seorang Islam tu dia kena ingat Allah. Ingat Allah kat mana? Dekat dalam hati dia. Fazkuruni azkurukum. Kau ingat aku ingat kau. Jadi itulah dia penghujung diri kita setiap orang tu. Dah tak ada amal kebajikan dan tak ada sebutan yang boleh lagi. Pada saat terakhir dia hidup, hanyalah Allah dekat dalam otak dia. Yang terakhir sebelum terkeluarnya apa kan, otak ni terakhir kan. Tadi kat sini apa bunyi? Sebelum sampai sini hanya ingatan pada Allah itu saja yang bermakna dalam satu jengkal nak keluar ni. Itulah ingatkan Allah itu saja yang ada masa tu. Sebab selepas tu akan gelap. Jadi sebelum digelapkan oleh Allah dengan ditarikkan ruh yang terakhir tadi, baik kita ingat Allah. Baru bertepatan dengan Al-Quran tadi, kata tadi fazkuruni azkurkum. Makna dia dalam keadaan kau hidup, kau ingat aku yang maha hidup ni akan ingatkan engkau. Dan dalam keadaan kau hampir pada kematian, kau ingat aku, Allah yang tak akan mati selama-lamanya akan ingat engkau. Sampai bila-bila, kekal abadi. Ini dia yang kita nak. Beramal ketika masih hidup dan ingat dia ketika hampir mati. Maka bila kita dah beramal soleh dan lidah kita menuturkan perkataan yang baik-baik semasa hidup, maka insya-Allah dengan kebaikan daripada lidah kita dengan amal kita tadi, maka di penghujung nyawa yang daripada roh kita ni tadi nak pergi ke nasiah kita ni tadi kan, nak keluar ni dalam masa sejengkal ni, ada beberapa saat, beberapa detik saja, kita cuma boleh ingat sebutan satu, siapa dah? Itulah dia, Allah, Allah, Allah. Itu yang kita kena amalkan, zikir Allah, Allah dalam hati kita.
yang kita cerita ni adalah basic, adalah perkara yang umum. Makna dia bertepatan dengan Quran kata tadi fazkuruni azkurukum. Satu ayat kan. Kau ingat aku ingat kau. Okey. Lepas tu yang kedua pula, kita ditanya oleh Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum bi dzikrillah. Adakah belum sampai lagi masa pada orang yang beriman ni untuk khusyukkan hati dia mengingati Allah. Khusyuk mengingati Allah. Maknanya sebut nama Allah kat dalam hati. Belum sampai ke masanya. Tapi manusia kata, tak perlu dah, tu sunat je. Biarlah tuan guru je yang berzikir tu, kita orang biasa ni tak payah. Salah. Allah Ta'ala dah kata dah, kalau orang tu betul dia beriman pada Allah, pasti dia akan menyebut nama Allah dalam diri dia. Itulah maksud dia, hidup sebagai hamba Allah. Kalau tak tu mana dia? Setakat 5 waktu. Itu sebagai seorang Muslim. Mana pengertian hamba Allah? Muslim memang hamba Allah. Tapi maksud hamba Allah dekat situ, mesti ingat dia sentiasa. Bila ingat dia sentiasa, dia khusyuk, sentiasa ingat Allah kat dalam hati dia 24 jam, maka dalam solat, insya-Allah automatik dia akan ingat Allah. Ini hanya ingat Allah dalam 5 waktu, fikir-fikir sendirilah. Mampu ke khusyuk kita dalam waktu? Tak mampu dah. Kalau tak ada setiap saat, setiap detik kita ingat Allah, maka dalam 5 waktu yang berapa minit tu dah garanti tak ingat Allah. Cerita kat mulut boleh lah. Aku khusyuk ingat Allah, aku khusyuk solat. Cerita je. Tapi kebenarannya, minta maaf, jauh. Selagi mana kau tak, sambil kau bangun, sambil kau berjalan, sambil kau masak, sambil kau bekerja, sambil kau mancing, sambil kau menjalur, sambil kau manjat pokok, sambil kau membersihkan rumah, sambil kau mencuci lantai, sambil kau bersihkan laman rumah, ambil upah, buat kerja tu, pergi tanam tu, pergi belur tu, pergi apa semua dalam keadaan kehidupan itu tak ada ingat Allah kat dalam hati dia. Mana mungkin seseorang tu nak ingat Allah dalam solatnya? Ini benda yang logik ke akal kan. Senang je. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Gambaran orang yang khusyuk solat ini pada bila? Apabila dia ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah saja, barulah jiwa tu boleh tenang, tenteram. Bayangkan, kita dapatlah penyakit kau, dapatlah kesakitan kau, dapatlah kecederaan kau, dapatlah keletihan kau, dapat kelelahan kau. Kita dalam keadaan hati kita, Allah tolong bantu aku, Allah. Kita berpegang pada dia saja, kita bergantung harap pada dia saja. Kita tak pandang pada semua perkara. Jadi kita dah tenggelam dekat dalam ingatan kita pada dia. Tak tenang ke? Mesti tenangnya, insya-Allah. Tu Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sedangkan orang yang sakit biasa, yang tak berzikir itu pun, bila dia jatuh sakit, dia apa yang disebut? Allah sakit terperangat sikit, Allahu Akbar. Ingat tak Allah? Ingat. Dekat lidah ni kenalah panjang sikit. Dekat dalam hati tu, dia terlampau panjang, tak terlayu dah nak ingatkan dia. Jadi ingatkan dia dengan nama dia seketul tu je. Apa dia? Allah. Kalau ada orang cakap, Allah Ta'ala punya nama bukan tu sebenarnya, itu lantak dia lah. Sekarang kita orang Islam, tahu dalam Al-Quran, dia beritahu nama dia Allah. Dah kita kenal nama dia Allah. Yang lain daripada tu, lantak dia lah. Yang penting kita seru nama dia Allah. Bila kita sentiasa seru nama dia Allah, jadi apa yang kita pandangkan, kita akan serah pada Allah. Apa yang kita dengarkan akan serah pada Allah. Apa yang kita hidupkan, kita akan serah pada Allah. Apa yang kita nak cakap ni pun, kita akan serahkan diri kita pada Allah. Apa yang kita nak angkat dengan tangan ni pun, kita serah pada Allah. Apa yang kita nak jalan dengan kaki, kita serah pada Allah. Bila semua tu dah bermaksud penyerahan secara mutlak pada Allah SWT, maka hati itu adalah hati yang benar bila dia menyebut saja Allah. Jadi berkualitilah sebutan Allah tu. Maknanya dia faham apa yang dia sebut.
Ini banyak orang sampai beratus juta pun Allah, 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 Allah. Tapi dia tak faham apa yang disebutnya. Masalah jugalah. Sebab apa? Manusia bila berbuat satu atas dasar kefahaman, bukan atas ikut-ikut. Ya, kita mesti nak dapat satu perkara tu atas daripada diri kita yang faham benda tu, bukan ikut-ikut orang. Guru aku cakap macam ni, aku buat je lah. Ya Allah, 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 Allah. Apa betul? Entahlah. Seperti aku sebutlah nama Allah, 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 Allah. Rupa-rupanya tak faham apa yang kita sebutkan. Bila diuji, masa Allah Ta'ala bagi uji lah, dapat tahu kita ni macam mana. Terperanjat, cukuplah kita terperanjat. Apa tak mat kau? Apa sebut? Dah. Bukan nama Allah yang keluarkan lidah kita. Maksud dia, lidah kita ni kalau terlatah, bila dia menyebut nama Allah, itu benar bahawa kat dalam hati dia memang diserah diri pada Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam hati dia kosong, maka dia akan sebutlah, oh mak kau temelang, oh kau tulah, ini pini, sebut segala makna dalam hati tu kosong, tak mengingati Allah. Orang yang mengingati Allah, dia terperanjat, dia akan terus menyebut nama Allah. Tu baru betul dia. Jadi kita ni sembang talqin ni adalah mencari kebenaran, bukan mencari ilmu pengetahuan, ya. Bukan mencari masalah untuk difikirkan. Tak ada. Sekarang ni kita nak bawa diri kita lurus saja pada Allah Ta'ala. Sebab kita dah nak mati. Jadi apa yang kita nak bawa? Ini tadi kita kena fahami maksud sebutan dekat lidah hati kita, Allah, Allah, Allah. Kita mesti sebut Allah, Allah, Allah tu, kita bergantung harap pada dia. Bila kat otak kita pun, kita sama kita alif, lam, lam, ha dekat otak kita, itu adalah satu markas, satu tempat untuk ingat Allah. Itu saja kefahaman kita kan. Allah macam mana? Tak boleh fikir. Yang penting dia beritahu, Allahul Ladzi, nama dia Allah. Kul huwallah. Katakan dialah Allah. Dialah Allah. Jadi cukup kita sebut nama dia Allah, 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 Allah. Jangan pertikaikan orang nak cerita tentang tu apa semua. Itu di luar sana. Sekarang ni kita dah nak mati. Proses kita cuma satu saja. Makna dia, kita kata orang Jawa yang one shot, satu tembakan saja. Kira antara roh-roh dengan nak cabutkan ni, nak keluar daripada ubun ni, satu tembakan saja. Tepat kena, alhamdulillah. Tak tepat kena, na'uzubillah. Jadi tu, alhamdulillah ataupun na'uzubillah, terpulang pada kita semua. Jadi kalau betul kita ingat Allah di luar solat, maka dalam solat juga akan ingat Allah. Ketika kita dah roh ni pun adalah keputusan kita yang ingat Allah masa kita hidup. Selama bertahun-tahun yang kita dah sentiasa ingat Allah ni tadi, maka akan terpancar nama Allah tu ketika dah nak padam, dah nak gelap dah otak kita, kita tetap mengatakan Allah, Allah, Allah dalam diri kita. Besar maksudnya, ya, menyebut nama Allah ni. Bukan tak ada maksud, ya. Ada maksud. Sebab dia Tuhan kita. Jadi jangan dengarlah orang cerita itulah ni lah apa semua tentang Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala Tuhan kita. Itu yang kita nak serapkan dekat dalam hati kita. Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Nak sebut Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kita, panjang. Jadi kita terus dah faham dah. Allah tu Tuhan kita. Kita sebut dia Allah, Allah, Allah. Latihlah lidah kita sebut Allah, hati kita sebut Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi zikir Allah, Allah tu paling elok dekat dalam hati. Bila kita sentiasa letak lidah kita di langit, lepas tu dalam hati kita sebut Allah, 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 Allah. Latih sekarang ni, tak perlu nak laju. Kita buat ya Allah, Allah. Mana kita sebutan, sekali sebutan Allah, dia dah tempat kita mengadu. Sekali kita sebut Allah, kaulah Tuhan aku. Kita sebut lagi Allah, macam-macam aku minta pada kau ni Allah, sebab aku hidup ni nakkan macam-macam. Sebut lagi Allah, aku tak ada ilmu ya Allah, aku ni tak tahu benda ya Allah, kau saja memang mengetahui. Kau tolonglah beritahu aku. Sebut lagi nama dia Allah. Macam itulah. Setiap butir yang keluar daripada hati kita menyebut sekali sebutan nama dia, terpancar kefahaman kita tentang diri dia. Mana sekali kita sebut Allah, Tuhan kita. Allah tempat kita bergantung. Allah kita menyembah dia. Allah adalah Tuhan kita. Allah tidak boleh disamakan dengan sesuatu.
Allah. Jadi kita sebut Allah. 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 Kita lelankan diri kita. Kita khusyukkan diri kita untuk ingat Allah. Macam tu keadaan tu. Bila kita dah sentiasa di luar solat tu, kita berjaya untuk khusyuk hati mengingati dia. Dalam solat lagilah kita ingat dia. Allah. 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 Sampailah mudah-mudahannya Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kita ingat dan menyebut-nyebut dia sampai kita bertemu dengan dia. Sama ada dalam kubur, sama ada pada mahsyar, sama ada dalam syurga ataupun neraka, tetap ingat Allah. Kenapa kita katakan masuk dalam neraka pun kita kena ingat Allah? Inilah dia. Kalau kita banyak dosa kita nak dibalas oleh Allah SWT, maka kita dicelupkan dalam neraka sekejap. Untuk orang yang tak ada ingatan daripada Allah dan dia tak kenal Allah, apatah lagi dia menyentuhkan Allah, maka dia tak dapat keluar daripada neraka Allah. Jadi kita tetap juga kena ingat Allah dekat dalam neraka. Supaya apa? Bila dah habis saja sesaan tu, ada kesempatan keluar daripada neraka Allah tu, masuk ke dalam syurga Allah pula. Atas apa? Sebab kita kenal dia, kita tahu dia. Itulah dia penghabisan di kalangan umat Islam nanti, yang dihitung amalnya, yang terlepas dari seksa apa semuanya, yang paling akhir sekali. Itulah dia orang yang ingatkan Allah tadi. Dia tak menyungutukan Allah. Dia tak menyungutukan Allah dengan satu benda pun. Dia cuma ingat Allah saja. Orang ni berjaya. Kita zikir Allah bukan nak ada darjat pun. Maknanya sekarang ni kita faham, kita sebut nama Allah tu supaya kalau masuk dalam neraka esok pun boleh keluar. Mudah-mudahan. Tu je. Bukan pasal nak makan apa semua. Itu cerita orang lain, Sekarang cerita talqin ni, kita ingat Allah sampai kalau masuk ke neraka, kita masih ingat Allah. Bila Allah Ta'ala, dia kata, berapa lama dah hamba-hamba tu semua? Habis dah semua. Malaikat dia cakap pada malaikat Jibril, ada lagi hamba aku tu. Pergi tengok. 3 kali dia turun naik. Bertanya kepada Allah Ta'ala, tak nampak dia, ya Allah, tak ada nampak apa benda pun. Semuanya hitam, merah, terbakar je. Tak ada benda. Dan takdir Allahnya bersinarlah sinar kehijauan macam ulat serangga kelip-kelip tu kan, kunang-kunang tu ada hijau. Apa benda hijau ni? Sekali tengoklah sebab itulah dia ingatan kita pada Allah SWT tu. Ada signal lampu hijau macam lampu SOS untuk tentera buat bagi keselamatan manusia kan, naik kapal terbang ada SOS apa semua ada dia punya apa untuk mendapatkan kita ni. Macam tu jugalah kita. Iman kita yang mengingati Allah ni, yang kenal Allah ni tadi dan tidak mensyirikkan Allah ni tadi, dia ada keluar bip esok dekat dalam apa. Baru malaikat Jibril nampak. Nampak banyak macam apa kunang-kunang ni banyak warna hijau ni pula. Dia punya apa daripada hitam, merah, biru apa cahaya warna api tu kan. Ada kelip-kelip je. Itulah dia orang yang kenal Allah Ta'ala. Orang yang tidak menyungutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Walaupun dibakar hangus, tetap juga akan dikeluarkan daripada api neraka. Inilah cerita talqin tadi. Nak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh para ulama sampai pada kita nak gunakan jalan ni supaya kita selamat dunia akhirat. Walaupun tak selamat termasuk dalam neraka, tapi ada kesempatan juga taklah kekal kat dalamnya. Kita diselamatkan oleh Allah melalui kita tidak menyekutukannya, maka akan dimasukkan juga kita ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah 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 Allah. Dua perkara tu jangan tinggalkan ya. Selawat sentiasa
dan menyebut nama Allah sentiasa. Allah, Allah. Bila kita berdoa, baru kita gunakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Latif, Ya Sattar. Kita menyeru dia dengan nama Asma'ul Husna tu tadi kan. InsyaAllah. Pemudah ke Allah Ta'ala. Jadi, kita lah nak bawa diri kita sendiri, bukan orang lain. Esok, kalau tersesat, tak keluar kita dari neraka, jangan salahkan orang yang memberitahu kita. Ya? Kita tersilap pilih orang, maka kita tersungkur kat dalam neraka. Kalau setakat tersungkur, semua orang pun akan tersungkur. Mana yang dosa dia kena masuk, kena cuci dulu. Memang cerita dia macam tu. Tapi kita tak nak kekal kat dalam api neraka. Kita tak nak kekal dalam api neraka. Jadi kita ni nak terus masuk ke dalam syurga, kita rasa memang tak akan aduknya lah. Ya? Tapi tu sebab kita kena minta tu, Rasulullah kata, kena minta syurga Allah, jangan minta neraka Allah. Memanglah dekat lidah kena minta macam tu. Tapi hati, perbuatan, perangai dan juga otak kita tak fikirkan macam tu. Bayangkanlah, kita beduk kucing, kita apa yang Rasulullah suruh buat, kita lawan. Ya? Apa yang Quran kata, kita buat tak reti. Apa nafsu kita cakap, kita ikut. Tiba-tiba kita nak berdoa, bukan bergirau, Ya Allah, tolong jauhkan kami daripada api neraka-Mu, tolongkan jauh api neraka-Mu, Ya Allah. Padahal makan riba, makan makanan anak yatim, makan ni tadi kita rasa leso, walaupun kiri kanan kita ramai yang tak makan. Kita rasa lantak engkau lah. Siapa suruh kau miskin? Tengok aku. Allah bagi aku kaya. Aku dapat lah. Sebab apa? Aku ingat dia. Kau tak ingat dia kot. Kata Allahu Akbar. Ni semua akan menjejaskan kita. Masuk dalam neraka. Ni jenis masuk dalam neraka ni. Lepas tu orang Rasulullah tu pemaaf. Dia suruh umat dia jadi pemaaf. Kita tak nak maafkan. Lantak kau. Sampai akhirat asal aku tuntut kau. Kau tahu kau punya tuntut je. Berapa ribu orang nak minta tuntut daripada kau, so macam mana? Dah Rasulullah sifat dia pemaaf, kita kena ikutlah, jadilah pemaaf. Baru betul dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebut kat lidah bukan main, tapi kefahaman dia tak sampai. Maksud dia tak sampai. Kita nakkan apa yang kita sebut, kita faham dan kita cuba uruskan diri kita untuk menepati sebutan tu. Kita sebut Allah, 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 Allah. Hukum Allah kita kata tak sesuai sekarang ni dah. Macam mana ni? Dekat lidah bukan berjuta sebut, tapi kat otak dan pemakaian kita tak lambang kita bertuhankan Allah. Ya, banyak lagi. Benda yang halal, halal. Benda yang haram pun kita balun juga. Tapi zikir bukan main Allah, Allah, Allah. Na'udzubillah. Kita semuanya ahli masjid. Dah last punch card dekat apa, suruh kawan tolong tekankan punch card. Kita kat mana? Kita nak pergi beli pasar kejap buat macam sini. Sepatutnya pukul berapa kita punch card tu. Sepatutnya kita yang punch card sendiri. Kita apa-apa hal kena berhubung dengan pegawai atas. Barulah kita punya zikir kita. Barulah yang kita pergi masjid tadi menyelamatkan kita. Tapi kalau kita pergi masjid 5 waktu pun, perbuatan kita ni tadi tak bertepatan dengan syariat Islam, masuk neraka juga. Apalah takutkan? Masuk je dalam neraka. Siapa suruh kita buat? Kan? Tu je tanya. Siapa suruh kita buat maksiat? Siapa suruh kita langgar syariat Islam? Kita sendiri yang buat. Lepas tu minta syurga, tak nak masuk neraka konon ni. Fahamkanlah keadaan kau. Kau pergi ke masjid, satu perkara. Kau buat langgar syariat, satu perkara yang lain. Dua-dua tu kiri kanan terdapat. Kalau awak pergi masjid, senior tertib. Bagus kau Pak Haji.
Bagus kau ketua. Bagus kau mandu. Bagus kau pergi masjid. Hitam ni. Alhamdulillah kuat semayang kau. Senia pun bagus-bagus dia situ. Kau tahu tak? Dia pergi dia kerja pejabat tanah. Dia nampak lori tanah tu apa semua dia pun kejar. Dia pun kejar dengan kereta dia bukan polis pun. Dia pejabat tanah je. Mana dia menguruskan segala hasil tanah daripada satu daerah. Dia pergi 3-4 orang tahan lori tu pak. Kau ni salah ni. Tak ada mana permit mana apa semua. Bila dah salah tak apa. Boleh kau tim kau bagi RM50 seorang ni jadilah. Ni dia. Apa nak jadi ni? Awak pegawai. Sepatutnya awak menjalankan awak punya kewajipan. Tapi berasuahlah pula. Macam mana maksud tu? Memang kena lah maksudnya kau. Walaupun kau pergi masjid 5 waktu. Walaupun kau berdoa minta syurga Allah. Tapi kefahaman di sana tak membuktikan kau tu sebagai orang yang benar-benar Islam. Kau tu sebagai hamba Allah tak terjadi kat situ. Jadi apa nak jadi pada kita? Bila dah sampai pagarnya, nak sebut Allah pun tak boleh. Mana-mana pemakan riba, mana-mana pemakan rasuah, mana-mana pemakan anak yatim, tak tersebut di nama Allah dah. Mana dia? Pueh lah kita berlatih dengan ambil tarekat bukan main Allah. Rupa makan harta anak yatim. Rupanya makan tanah orang sebelah. Aku ambil sekaki tanah kau lah Mampulah kau. Kau miskin. Aku ada duit. Aku ni pegawai. Banyak duit. Aku boleh pinjam loan banyak. Aku ambil kau sekaki. 2 kaki. Kau main kan? Rupanya amalan yang kita buat itu tidak memberikan jaminan apa-apa depan Allah SWT. Malahan keburukan itu lebih besar lagi daripada kebaikan yang kita buat. Tu macam mana sekarang? Tu sebabnya kita kena beria untuk minta syurga Allah. Dan tolong minta petunjuk. Ya Allah, macam mana masuk syurga? Minta petunjuk. Bukan setakat minta, Ya Allah, Tuanku, tolong bagi aku syurga dan tolong tunjukkan jalan ke syurgamu. Sepatutnya macam tu. Kita minta penolong taklah. Kefahamannya. Sebab apa? Sebab kita tahu untuk syurga tu dengan amalan yang baik. Bukan setakat amalan baik. Kita terlupa. Kita masuk syurga atas 2 perkara. Satu, amalan yang baik. Yang kedua, meninggalkan perkara buruk. 2 mesti ada. Satu yang tak mau benda dah. Kena celup dalam neraka. Dia mesti buat yang baik, meninggalkan yang ditegah. Baru sempurna masuk syurga. Pada dasarnya lah. Pada dasarnya, Allah Ta'ala kata apa? Siapa buat baik, balasannya syurga. Siapa buat jahat, balasannya neraka. Dasar ayat macam tu. Itu pemerhatian kita dan pemahaman kita tentang Al-Quran. Tapi bila sebutkan kau bukan masuk ke dalam syurga itu dengan amalan kau, tapi masuk syurga itu atas rahmat Allah, itu adalah bab yang kedua pula. Itu hakikat nama dia. Yang syariat, buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Itu syariat. Tapi hakikat dia, pedulikanlah Allah Ta'ala nak bagi kau masuk syurga ke, neraka ke, itu hak dia. Itu kepahaman daripada kita zikir Allah tu. Maknanya orang yang berzikir dengan Allah tu, dia lagi merasakan diri dia tak nak masuk neraka, nak masuk syurga. Tapi apakan daya, Allah Ta'ala punya rahmat tu besar. Jadi manalah tahu, fazkuruni azkukum. Manalah tahu, bila kita ingat dia ingat kita. Dah lah. Bila dia ingat kita, mungkin kita boleh masuk syurga. Mungkin sahaja. Tapi ada syarat-syarat terma dan syaratnya besar. Mana boleh tiba-tiba kita buat baik dapat masuk syurga? Tak dapat dah. Rupanya kena tinggalkan kejahatan. 2 sekali. Biasa kita berat ni dengan senyum je. Yang bila macam ni kita tak maksudkan dia untuk ke syurga Allah. Berapa ramai orang tersakiti masuk syurga Allah pasal disakiti. Berapa ramai orang yang senyum khusyuk, rasa riang dia dengan Allah Ta'ala, lalah masuk neraka juga. Dia tak sedar. Perbuatan yang dia pergi naik haji, pergi apa semua, atas sombong, atas kebur dan atas banyak duit. Sampai dia tetangga pun dia tak peduli. Ingat Allah Ta'ala peduli ke kita? Kalau kita tak pedulikan jiran tetangga kita. Tak ada. Seseorang, Rasulullah kata apa?
Seseorang Islam itu dia kena berbuat baik pada jiran tetangga dia. Dan tak digelarkan beriman selagi mana dia tidak berbaik-baik dengan jiran tetangga dia. Dah. Macam mana pula tu? Kan? Itu tahap iman tu. Kena ingat kiri kanan depan belakang kita. Jiran tetangga kita. Kita buat tak tahu je. Kau mampu ke lah. Siapa kau suruh malas dulu? Siapa suruh kau tak cari duit? Siapa suruh kau sakit? Siapa suruh apa semua? Kita pegang elok. Minum kopi, tasbih. Kita pegang. Allah. Sekarang bukan beli tasbih dah. Sekarang dah pakai digital kan. Fire ada, apa ada semua. Allah, 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 Allah. Lepas tu, apa nak jadi? Apa-apa, Allah Ta'ala tak terima pun. Maksud bagi ingat pada dia tu tak ada. Bukan setakat nak ingat dia saja, pada kuantiti. Kuantiti berapa banyak bilangan ni, Allah Ta'ala tak pandang. Tapi maksud, iaitu kualiti bagi zikir itu perlu ada. Maksud apa? Bila kita sebut Allah sekali, makna kita faham, kita kena buat apa-apa semua yang kebaikan itu untuk Allah, dan kita kena menahan diri kita daripada melakukan segala kejahatannya yang ada. Ni kita asyik-asyik diwar-warkan, buatlah baik, buat baik. Tapi kita tak ikuti dengan tinggalkan kejahatan. Itu sebabnya kita ni lelan saja. Kita ni ketagih saja buat benda baik. Sampai terlupa benda yang jahat ni tadi. Kita tertutup atas nak buat dan nampak benda yang baik sahaja. Jadi cukup insya-Allah setakat ni. Semoga kita mentakdirkan diri kita ni tadi mendapat kebaikan dah. Sampai kita faham maksud kita ingat Allah ni tadi. Bukan setakat sebutan, tapi sebenarnya kita faham apa yang kita sebut ni. Memang Allah tu Tuhan kita, dan dialah yang menguruskan segala-galanya, dan telah ditulis di Lauh Mahfuz apa saja yang kita nak buat. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna amsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana